Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang harta, zuhud, dan sedikit pengenalan tentang muamalat ataupun riba, perkara-perkara yang terlibat dengannya dan bahaya riba itu sendiri. Jadi sebagaimana telah kita maklumi bahawa hidup manusia ini bergantung dengan syariat. Tidak ada orang yang boleh mengaku dia ni keluar daripada syariat Islam kalaulah dia boleh mengaku dia orang Islam. Orang yang boleh mengaku tidak keluar, tidak ikut syariat Islam ini hanyalah orang yang bukan Islam. Tapi yang membimbangkan kita hari ini, di saat-saat kita hidup sebagai seorang Muslim, tetapi dalam pengamalan kita, dalam kehidupan kita, mungkin ada perkara-perkara yang tidak tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat itu sendiri. Kerana sebagaimana kita tahu, hidup manusia ini sebagai seorang Muslim, makna Islam itu sendiri iaitulah dengan makna tunduknya seorang itu kepada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu juga dengan makna agama yang dianugerti, inna dina indallahil Islam, dan Islam itu sendiri dengan makna undang-undang yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara undang-undang yang ada ini iaitulah undang-undang berkait dengan muamalat. Bila sebut tentang muamalat, yang menjadi fokus kepada kita iaitulah pembahagian fiqh dalam Islam ini terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dia panggil undang-undang ibadat. Kalau dalam kitab Imam Ghazali dia sebut rub'ul ibadat. Mana rubu' ni fiqh tu dipecah kepada 4. Rubu' maknanya 1/4 yang pertama tentang ibadat. Selepas ibadat dia akan mari muamalat. Selepas muamalat dia akan mari munakahat, hubung kait dengan perkahwinan, ahwal syakhsiyah bahasa sekarang ini. Dan yang terakhir disebut dengan nama al-jinayat, perkara-perkara yang berhubung dengan undang-undang jinayat, sama ada pembunuhan ataupun rusak anggota dan sebagainya. Apa yang nak sebut, kita sebut malam ni iaitulah tentang pengenalan asas muamalat dan bahaya riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya telah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya Allah lah yang menjadikan bumi suatu yang mudah bagi kamu. Allah Ta'ala beri bumi ini supaya mudah untuk kita. Kita boleh berjalan di atas dia, maka berjalanlah di segala penjurunya. Pergilah ke timur, ke barat, utara, selatan, dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Maknanya yang keluar daripada bumi, dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali setelah dibangkitkan. Mana ayat ini Allah SWT beri pada kita kunci. Aku jadikan bumi ini lakum. Allah Ta'ala dah jadi bumi ini untuk kita. Tapi kena ingat, sehebat mana kita boleh makmurkan bumi ini, wa ilaihin nusyur, akhirnya kamu akan kembali kepada Allah. Ini satu seolah-olah Allah Ta'ala beri kepada kita gear, dan akhir ayat itu dia berinya break. Kamu nak pergi lajak setara mana, lajaklah. Tapi ingat, bukan makna kelajuan yang kamu bawa itu boleh terus, kerana ianya wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Bila kita sedar dan kita tahu bahawa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya di sana ada sekatan, di sana ada peraturan, di sana ada arahan, dan di sana ada larangan. Bila kamu nak kembali kepada Allah, maka kamu hanya dibenarkan berjalan setakat hak laju yang dibenarkan. Lebih daripada itu, bagaimana kamu nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan sejahtera? Tentulah kamu akan kembali dalam keadaan yang songsang. Kamu akan kembali dalam keadaan yang kamu sendiri berada dalam kesusahan. Kita lihat hari ini bagaimana masyarakat kita tentang halal dan haram. Kebanyakannya
masyarakat tidak mengenali apa itu halal dan haram, sama ada dalam undang-undang Islam dalam hal ehwal keuangan. Memang ini banyak. Kita juga mungkin terlupa dalam keadaan lain. Kita bekerja dalam kerjaya kita dalam bidang keuangan, perniagaan, membeli belah, berhutang dan sebagainya. Ini semuanya ada di sana batasan yang perlu diketahui. Dan kita juga mungkin kurang arif, kurang ambil berat tentang riba yang merupakan ibu dosa dalam hal keuangan. Mungkin kita tahu, biasa bila sebut ibu dosa, ibu maksiat ini, orang akan pergi kepada arak. Itu dalam bab makan minum. Tetapi dalam bab keuangan, ibu dosa dia duduk di mana? Duduk di riba. Karena inilah virus yang paling besar yang akan merusakkan hidup seorang manusia. Kita juga mungkin tidak begitu tahu dalam masalah perbezaan rasuah dan hadiah. Hari ini orang tak boleh nak beza. Bagi 50,000, ini bukan rasuah, ini hadiah, ini duit kopi, lain-lain. Duit kopi ke hadiah yang tak betul itu semuanya rasuah. Tak payah duduk tukar nama, tak payah cari istilah-istilah baru. Tetapi kekeliruan ini yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang berlaku. Jual beli dan pelaburan yang haram, pengurusan harta secara Islam, perbankan Islam, dan banyak lagi perkara yang perlu diketahui oleh masyarakat Islam. Karena itulah Nabi SAW dalam hadis telah mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada cabaran dan ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Ini di antara ujian. Ujian lain banyak lagi, tetapi ujian harta juga bukan satu perkara yang kecil, yang kita boleh anggap bendanya main-main ataupun boleh kita kata remeh-temeh saja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu adalah merupakan perhiasan dalam hidup dunia ini. Kalau orang tak ada harta, dia rasa dia memang tak ada perhiasan, hidup pun tak berguna. Orang tak ada anak macam tu juga. Tapi bila ada anak, tak pula dijaga anak dia tu. Itu jadi cerita lain pula. Anak dibiarkan, ataupun sekadar anak itu diberi makan, diberi pakai, diberi harta, tetapi di mana agamanya? Di mana peranannya sebagai hamba Allah? Kita tidak mengambil benda-benda yang berat. Jadi terlalu banyaklah tanggungjawab kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam masalah ini. Yang ditimbul soalan hari ini, mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam keuangan? Jadi kita hidup hari sehari ini, kenapa kita perlu tahu benda-benda yang ini? Mungkin orang tanya, apa yang sibuk sangat ni? Duk tanya halal haram, nak jadi pegawai bank ke? Nak buka apa ni, syarikat perniagaan? Bukan soal jadi pegawai bank, bukan soal. Tetapi hidup manusia ni tak boleh lari daripada perkara-perkara yang terlibat dengan halal dan haram dalam bidang ini. Bila berlibat dengan hidayah ini, maka dia akan timbul di sana beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Jadi di antara soalan yang akan ditanya, iaitulah tidak akan terlepas, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di akhirat nanti berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah ditanya tentang umurnya, di mana ia habiskannya. Aku bagi kepada kamu umur 50, 60, 80 tahun, apa ke mana kamu habiskannya? Ditanya tentang zaman mudanya, di mana digunakan? Ditanya tentang hartanya, dari mana datangnya dan ke mana dibelanjakannya. Mana selain daripada harta itu, kita soalan yang pertama, di mana kita ambil? Soalan yang kedua, ke mana kamu bawa harta itu? Dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya? Allah Ta'ala beri pada kita ilmu. Apakah ilmu itu hanya semata-mata untuk kita mencari makan, semata-mata untuk mencari kedudukan dan sebagainya? Tidak, kerana untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, Umar mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Umar telah memberi garis panduan kepada umat Islam, jangan kamu berjual beli di pasar kami
kecuali setelah mendalami ilmu ataupun hukum agama tentang jual beli. Maknanya kalau kita ambil pandangan Sayyidina Umar, ini agak-agaknya berapa orang boleh buka kedai hari ini. Dan ini tanggungjawab sebenarnya. Bukan kata kita nak suruh balik pada zaman kehebatan zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, itu sudah mustahil nak undur ke belakang. Tetapi yang jadi persoalan kita hari ini, apakah kita orang yang ada sedikit kuasa ini bertanggungjawab mengambil orang-orang yang nak buka kedai sebelum kita bagi lesen tu. Kalau orang nak ambil lesen kereta ada akademik memandu. Tetapi nak ambil lesen perniagaan ni ada kata ada akademik mengetahui halal dan haram dalam jual beli. Ini belum ada. Jadi kita berusaha lah, orang-orang yang ada jawatan, orang yang ada kemampuan, ada diberi pangkat oleh Allah SWT, cuba usahakan benda ni. Nak lesen kena masuk dulu akademik kursus 2 hari 3 hari contohnya, tak payah lama-lama sangat. Dia pun nak berniaga dah, kita duduk main duduk kuruk dia lagi, lambat pula boleh buka kedai dia. Jadi ini tidak. Kita mungkin dalam bab lain kita ambil cakna belaka. Dalam bab kebersihan ada A, ada B, ada C. Tapi dalam masalah halal dan haram ni pernahkah tidak diberi markah kepada penjual-penjual? Kita pergi tanya, kalau barang macam ni macam mana nak jual? Belum berlaku lagi mungkin. Kalau berlaku mungkin satu benda ajaib lah, dia kata ada juga macam ni. Nak jual pun susah, ada halangan dan sebagainya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengetahui masalah ini, bahawa sedikit kesilapan dia akan memberi impak yang besar kepada kita, iaitulah kita duduk dalam bergeruman dengan harta yang tidak halal. Karena itu Umar telah memberi amaran, jangan buka kedai di pasar kami ini kecuali orang-orang yang memahami hukum tentang jual dan beli. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman ma yubali ar-rajulu min aina asabal mal min halalin am min haram. Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak mengendahkan sumber perolehan hartanya, sama ada dari halal atau dari haram, yang penting dapat. Itu yang penting. Jadi dia kata duk bincang apa kat benda-benda ni, kalau kita biar dapat dululah. Jadi masalah nak dapat dulu. Masalah bila kita ni, masalahnya bila dapat payahlah nak lepas dia. Jadi sebelum dapat tu, nak ambil kerja tu, nak beli saham ke nak buat apa tu, tanya dulu. Sepatutnya soalan duduk di situ. Dah dapat dah kat, payah dah. Nak lepas buat banyak ribu. Jadi banyak sangat godaan-godaan dia akan mari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, idza zahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballahi azza wa jalla. Apabila riba dan zina menjadi zahir secara meluas. Hari ni kita nak kata sembunyi ke luas? Tuan-tuan yang boleh hukum hari ni, zina sembunyi ke luas? Oh, banyak kita lihat kalau pergi duduk di mahkamah syariah pagi-pagi waktu tak ada kerja, duduk situ, apa hukuman yang akan didakwa gitu? Apa sebab? Kalau kita tanya, suasana hari ini memang agak berat. Riba, hadis wala haraj, orang Arab kata, cakaplah apa yang kamu nak kata, memang ianya berlaku secara berleluasa. Pusat-pusat riba, tak usah kata jauh-jauh. Ni tengah-tengah kita ada bincang bab riba ni, nak balik rumah lepas Malaysia, lekat dah di cermin kereta tu. Lekat di cermin kereta. Skim cepat kaya, pinjaman tanpa penjamin. Pinjaman apa tu? Pinjaman riba lah jawabnya. Maknanya dah masuk ke tangga masjid dah riba hari ni. Bukan zakat duduk tunggu di pusat-pusat riba, dibawa ke tangga masjid, diletak di masjid di rumah Allah SWT yang Allah tanya kita sangat hormat. Nah, tiba-tiba perkara ini setelah dibawa ke sini. Orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana ini semua Nabi SAW beri amaran kepada kita, tuan-tuan, apabila riba dan zina berleluasa secara zahir, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, adalah mereka telah menghalalkan turunnya azab Allah azza wa jalla. Berat kata berat. Seolah-olah kita mengundang, kita jemput mari azab Allah kepada kita. Kita panggil azab Allah mari. Jadi itulah perbezaan di antara apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi kita larang al-ijharu bil ma'asi. Nabi kita larang melakukan maksiat secara terang-terangan. Mana kalau orang ni nak buat maksiat juga, jangan buat secara pesta-pesta. Dia buat secara sembunyi, dosa tak dosa. Tetapi tidak sama dengan orang yang mengiklankan perbuatan itu, kerana orang itu terlalu berani berdepan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berlaku dua ini berlaku secara zahir, secara terang-terangan,
maka seolah-olah kita menjemput azab Allah datang ke kampung kita. Kemudian bila sebut tentang harta, di sana akan ada satu persoalan yang timbul, iaitulah tentang zuhud. Apakah kita ni nak jadi orang zahid, minaz zahidin, orang-orang yang zuhud? Wa fid dunya zahidin, di antara doa yang selalu dibaca oleh imam-imam kita dalam tarawih, wa fid dunya zahidin, di dunia ini biarlah kami ni jadi orang zahid. Bila sebut tentang zuhud, banyak orang kita ni dia fikir apa zuhud? Fikir pakai baju buruk lah. Benar? Pakai baju cari, kereta kokeh-kokeh dalam jalan tu, pintu nak cabut dengan tutup sama-sama kuat. Ini apa ustaz tu, zuhud lah tu. Itu ke makna zuhud yang sebenarnya, yang mengikut ta'rif yang telah disebut oleh alim ulama kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Makna zuhud di sisi alim ulama iaitulah bersifat zuhud bukanlah bermaksud membiarkan diri miskin, tidak berusaha, berpakaian lusuh dan berkenderaan lama dalam keadaan dia mempunyai harta dan kemampuan. Mana orang ni ada harta tapi pakaian, itu namanya orang selekeh, bukan orang zuhud. Orang selekeh, mana dia malah gosok baju, bila orang tanya kenapa baju tak gosok ni, zuhud. Bila tak basuh kereta, kenapa ni? Allah, zuhud saya ni. Dia malah basuh kereta, duduk dia lah, apa duduk zuhud ni? Itu dia panggil bukan zuhud macam tu. Zuhud yang ditarikh oleh alim ulama kita iaitulah orang yang hatinya tidak terlalu bergantung dengan dunia. Itu makna zuhud. Sekiranya hartanya hilang atau kurang, seorang itu tidak terlalu bersedih, dan jika bertambah tidak terlalu gembira, dan ia tidaklah merasa bencikan mati kerana tidak mau berpisah dengan hartanya. Itu ta'rif yang paling mudah sekali yang disebut oleh alim ulama kita. Zuhud itu maknanya masalah hati, pergantungan kita dengan harta. Itu makna zuhud. Mana kalau kita ni, kenapa kalau orang tanya kenapa tak boleh pergi masjid tu? Hai, nak pergi masjid lagu mana ni? Harta banyak ni kan mari curi dia orang. Itu tak ada zuhud dalam tu. Kenapa tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat ni? Nak pergi sembahyang Jumaat macam mana? Pagi pun berjual, malam pun berjual juga. Itu dia panggil pasar malam. Bukan nak bawa ke pasar malam, tidak. Maknanya tak ada waktu dah kita, tak ada zaman dah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi pun kita berniaga, malam pun kita berniaga. Ia menyebabkan tidak ada masa untuk belajar, tidak ada masa untuk menuntut ilmu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak salah sampai kita berniaga, sempat lagi bertasbih, sempat lagi pergi belajar, sempat lagi pergi berjamaah. Itu maknanya tutup sekejap. Oh, dia kedai ni tutup Tapi kalau orang tahu dah kedai kita memang tutup waktu azan, orang pun tak pergi dah. Tak lagi kedai tok ayah tu, waktu orang bad dia pergi sembahyang. Orang menghormati kita pula. Bagaimana berlaku di Mekah dengan Madinah, biasa. Orang dah tahu dah. Bila azan tutup. Jadi masalah kita hari ni, nak tutup tu payah. Kalau kita tutup, dia pergi kedai lain tak tutup. Jadi sajalah kita jawab dia. Jadi perlawan yang macam ni agak berat. Dia panggil perlawan yang berat sebelah. Jadi kita je nak semayang, orang lain tak. Jadi sepatutnya semayang semua sekali. Baiklah, secara zuhudnya, secara ringkas kita akan pergi kepada tajuk perbincangan kita, iaitulah tentang bahaya riba. Yang pertama sekali kita akan bincang tentang tajuk riba itu apa benda. Alhamdulillah, dalam pengajian kita yang lepas-lepas, dalam syarah kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji, telah banyak kita sebut. Cumanya malam ni kita akan tambah sedikit lagi, iaitulah tentang makna riba itu apa dia. Makna riba itu sendiri dia kata az-ziyadatu fil asya'il khassah, sebarang tambahan dalam barangan yang tertentu. Barangan yang tertentu sini iaitulah barangan yang ribawi. Kita akan sebut nanti pada tuan-tuan, ada 6 jenis barang ni dipanggil barang riba. Maknanya kalau terlibat dengan 6 jenis ini, maka berlakulah hukum riba dalam kes itu. Wa ziyadatu 'ala ad-dain muqabilul ajal mutlaqan, dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Mana dengan sebab tempoh kita sudah sampai, kita tak boleh bayar hutang lagi, maka dia akan naik lagi bunga dia, interest dia, naik lagi bayaran dia, maka itu dia panggil riba. Riba itu sendiri dalam sudut bahasanya senang aja. Maknanya riba dengan makna subur. Apa subur? Sebab dia naik. Itu makna subur, itu makna bertambah. Dalam masa istilah fiqhnya dia kata riba itu apa? Iaitulah sebarang tambahan.
sebarang tambahan yang berlaku dalam harta barang-barang ribawi, ataupun berlaku penambahan bayaran dengan sebab tertangguhnya bayaran itu. Maka itu takrif riba secara ringkas. Kemudian kita akan pergi kepada barang-barang ribawi ada berapa jenis. Tuan-tuan kena tengok di sini. Dalam hadis hadis Ubadah ibn Samit ini, Nabi SAW telah menggariskan ada 6 jenis barang riba. Mana barang yang terlibat dengan riba ni ada 6 perkara. Yang pertama, az-zahabu biz-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bis syair, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bimislin, sawaan bisawa, yadan biyadin. Itu mata lafaznya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kita cuba letak di sana barang-barang riba ni ada 6 perkara. Artinya apabila berlaku pertukaran emas dengan emas, tanda situ. Yang pertama barang riba tu emas. Perak dengan perak. 2. Gandum dengan gandum. 3. Tamar dengan tamar. Garam dengan garam. Syair itu dia kata bali dengan bali. Kemudian tamar dengan tamar, garam dengan garam. Syarat dia mesti sama timbangan dan sukatannya dan ditukar secara terus pada satu masa. Maknanya kita nampak hari ini, ini 6 perkara barang riba. Yang pertama apa dia? Emas. Yang kedua perak. Yang ketiga gandum. Yang keempat bali. Yang kelima tamar, yang keenam garam. Barang riba ini bila berlaku pertukaran sama dia, emas dengan emas, maka di sana ada 2 syarat. Syarat yang pertama, timbangan mesti sama berat. Itu kaedah dia. Timbangan dia mesti sama berat dan berlaku pertukaran pada masa itu juga. Mana kita nak beli emas hari ini, berapa gram? 10 gram. Nak beli emas dengan emas, maka ambil emas 10 gram. Yang lama ke yang baru tak menjadi perbezaan. Tak boleh kita kata emas saya ni lama, takkanlah nak tukar dengan emas baru sama-sama 10 gram. Dia tidak ada perbezaan di antara baru dengan lama dalam masalah ini. Jadi kita tahulah asas barang riba ni 6 perkara. 6 perkara duduk di mana tuan-tuan? Duduk di yang pertama sekali emas dengan perak. Emas dengan perak dia panggil illatur riba. Sebab dia jadi riba kerana apa? Kerana dia mempunyai nilai keuangan. Dia panggil as-samaniyah. As-samaniyah. Letak situ. Buat garis situ, emas dengan perak, kerana dia nama as-samaniyah, mempunyai nilai keuangan. Kemudian berpindah kita kepada barang yang kedua, iaitulah gandum dengan syair. Gandum dengan syair, gandum dengan bali ini masuk dalam kurungan dia 2 jenis ini, iaitulah barang makanan mat'umat, barang makanan asasi. 2. Pindah kepada tamar. Tamar ni buah-buahan, benda yang manis, yang mempunyai nilai yang tinggi dan boleh disimpan. Dia panggil makanan manis yang boleh disimpan. Tak situ. Pergi kepada garam. Garam itu iaitulah barang-barang yang terlibat dengan ubat-ubatan. Kerana garam ni orang tak makan kerana sedap dia tu, tidak. Kerana dia ni ubat untuk menyedapkan makanan. Apa dia peranan garam? Peranannya nak menyedapkan makanan. Kalau tak ada garam, tak sedap. Baiklah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Apakah 6 ini saja jadi riba? Ini perbahasan kita, apakah ribanya tertakluk kepada 6 perkara ini saja ataupun tidak? Bagi ulama ahli-ahli fiqh yang mengatakan riba ini yang tidak ada qiyas. Qiyas dia hanyalah terletak kepada 6 perkara, maka riba 6 perkara ini sajalah. Benda lain tak masuk riba. Tetapi kebanyakan alim ulama kita tak. Itu asas perbahasan. Emas dengan perak asas. Setiap benda yang dihubung kaitkan dengan emas dengan perak. Contohnya hari ini orang tak beli lagi dengan emas dengan perak. Beli ke tak beli emas dengan perak?
Tak belilah. Dia akan beli dengan duit. Duit sama ada kertas atau duit yang dibuat daripada logam. Orang panggil duit siling. Dan duit ini asal dianya mari daripada mana? Nilai dia tu mari daripada emas dengan perak. Maka duit ini telah mengambil hukum emas dengan perak 100%. Duit telah mengambil hukum apa itu? Hukum emas dengan perak 100% dia ambil hukum dia. Maknanya kalau kita nak beli emas dengan duit, kita kata lain ni, hak ni emas, hak ni duit, takkanlah sama. Tak. Oleh kerana dia telah mengambil hukum emas, maka jadi sama dia. Bila kita nak beli apa ni emas, maka dia marilah hukum tadi mesti yadan biyadin, mesti berlaku pertukaran segera. Tukar selalu pada masa itu. Jadi contohnya kita akan masuk dalam bab lain nanti. Kemudian barang riba lagi, iaitulah al-mat'umat, barang makanan. Yang disebut dalam hadis ini hanya dua saja, gandum dengan bali. Bila mari kepada kita, gandum adalah makanan, bukanlah makanan utama sangat. Ada juga orang jadi gandum makanan utama, roti. Tetapi di tempat kita ni, orang boleh makan nasi. Nasi ada tak ada dalam hadis? Tak ada dalam hadis. Apakah nasi ini tak masuk riba? Kita kena balik tengok kepada sebab kenapa gandum ini jadi riba. Kerana ianya mempunyai nilai makanan asasi, mengenyangkan dan boleh disimpan. Pada waktu itu kita ambil nasi, tengok kepada gandum, sama ke tak sama dari sudut illah? Sama. Hak ni mengenyangkan, boleh disimpan. Beras mengenyangkan, boleh disimpan. Maka beras juga diletak di bawah hukum mat'umat, barang makanan yang berlaku padanya riba. Agak susah sikit, dengar baik-baik, insya-Allah lah boleh faham. Dan mungkin kita ulang balik dengan rakaman kita ni. Kemudian kita tengok pula bali. Tak ada juga sini orang tak makan bali secara air sekali-sekala adalah. Di tempat kita mungkin banyak orang tanam jagung. Jagung ni kalau kita boleh buat makan yang mengenyang ke tidak? Boleh. Dan dia boleh simpan ke tak boleh simpan? Boleh simpan. Maka jagung juga duduk di bawah barang-barang riba yang hukumnya terlibat dengan riba. Kita pergi kepada tamar. Tamar ni jenis makanan yang orang panggil pemanis mulut, dan dianya boleh disimpan. Kita balik kepada banyak lagi benda-benda lain yang seangkatan dengan tamar. Contohnya zabib. Zabib boleh simpan? Boleh simpan. Tahan lama dia. Boleh mengenyangkan kalau kita makan. Maka zabib juga masuk di bawah tamar walaupun tidak disebut di dalam hadis ini. Pergi kepada garam. Garam ni dia jenis ubat-ubatan. Jadi kita carilah apa benda lagi. Dalam kitab sebut zanjabil. Zanjabil tu orang panggil macam apa ni? Orang buat minuman tu, buat ubat lagi. Halia. Halia juga bila dikeringkan tu boleh masuk di bawah hukum milh, hukum garam. Jadi kita carilah nak pasang ni, benda ni boleh masuk dalam riba ke tak boleh masuk riba? Banyak lagi tempat-tempat kita macam asam kelugur lah. Apa lagi benda-benda ni duduk di bawah perkara-perkara yang menjadi ubat. Sama ada untuk makanan ataupun untuk lain-lain, maka dia boleh dimasuk di bawah akta tersebut. Jadi kita tahulah bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat cerdik, tuan-tuan. Cerdik tak cerdik? Kalau Nabi nak sebut semua sekali, emas, perak dan segala duit yang berlaku, dinar, dirham, berapa puluh lori kitab Nabi kita kena kumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lori kita kena kumpul? Banyak. Tetapi Nabi kita ambil asas emas, perak. Dari sudut makanannya bur, syair. Dari sudut benda lain itu barang-barang manisannya tamar, dan barang-barang ubat-ubatannya garam. Jadi ulama-ulama lah yang cerdik, yang telah mengilhakkan, menghubung kaitkan barang-barang lain kepada 6 perkara asas dalam bab riba ini. Baiklah, kita berpindah kepada yang seterusnya, iaitulah tentang pembahagian riba. Berapa jenis riba ni ada? Jadi menurut ulama lain daripada Syafi'i mengatakan riba ini ada 2 jenis, iaitulah ribal fadli dan riba an-nasi'ah. Cara baca dianya an-nasi'ah. Riba al-fadli iaitulah riba an-nasi'ah. Ini pembahagian dulu. Kemudian kita pergi kepada ulama mazhab Syafi'i membagi 3 riba. Sebagai dalam kitab fiqh manhaji kita tu bagi 3. Dia panggil riba al-fadli, riba an-nasi'ah dan riba al-yad. Riba al-yad maknanya riba yang terlibat dengan tangan. Kita cuba buat penjelasan secara ringkasnya. Maknanya pembahagian riba secara umumnya adalah beberapa bahagian. Yang pertama dia panggil riba ad-duyun.
Apa makna riba ad-duyun? Riba ni terjadi dengan sebab kita berhutang. Kalau orang ni tak berhutang, tak jadi riba. Ini payah sikit. Riba ad-duyun maknanya riba yang terjadi, terhasil riba ini daripada mana? Dengan sebab orang itu berhutang. Contoh di sini dibuat riba al-qardu. Riba al-qardu iaitulah kadar ataupun sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat di awal kontrak pinjaman, orang sebut loan, sekarang ni kontrak, dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. Mana orang ni mari nak pinjam duit. Awak nak pinjam berapa? Saya nak pinjam duit 10,000. Riba al-qard. 10,000 ni buta ke tak buta? Buta. Si pemberi hutang, ceti ni kata, saya nak awak bayar balik kepada saya 12,000. Maka itu dipanggil riba dengan sebab kita berhutang. Sama ada apa saja buta, dia angkat harga. Buta 10,000, bayar 12. Maka 2,000 itu sudah jadi riba. Yang kedua, dia panggil riba al-jahiliyah. Apa makna riba jahiliyah ini? Riba jahiliyah ini riba orang ni buta duit. Tak apa. Dia tak kata apa-apa. Awak nak buta? Buta. Nak bayar bila? Bayar bulan depan. Oleh kerana nak bayar bulan depan, setiap hari ataupun setiap minggu dia akan naik 5%. Maknanya kalau sebulan 4 minggu, berapa peratus naik? Okey. Bila dia tak sampai di tarikh yang dijanjikan itu, tak boleh bayar. Jumpa dengan tuan dia, oh minta maaf cik, terdesak duit tak boleh bayar, naik lagi riba. Itu dipanggil riba jahiliyah. Mana lagi kamu tak bayar, selagi itulah dia akan naik. Mungkin kita buta 10,000, riba ni akan gemuk, dia akan jadi sampai 50,000 dengan sebab tak bayar hutang. Ini dia panggil riba al-jahiliyah. Sebab apa? Sebab orang jahiliyah dalam amalan-muamalat dia, inilah riba. Mungkin akan timbul soalan di kalangan masyarakat kita, dia kata ada ke tidak bank zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bank di kalangan zaman sahabat ada sudah tak ada? Ada. Sudah disebut dalam kitab-kitab sejarah, iaitulah beberapa orang sahabat di antaranya Az-Zubair radhiyallahu taala anhu, memang dia ni seorang amanah yang menyebabkan orang pergi simpan duit dengan dia. Bila orang simpan duit dengan dia, kalaulah simpanan payah dia kena taruh lah barang tu. Orang simpan amanah simpan. Akhir sekali dia kata gini lah, kita perluaskan sikit konsep simpanan ni kepada pelaburan. Mana orang mari tak duit dengan dia kira melabur. Jadi bila melabur, dia boleh gunalah duit tu buat berniaga ke, buat apa saja ke, yang menyebabkan duit itu bila orang simpan, tidaklah duit stokor tu duduk rumah dia. Kan salah orang mari curi ada barang stokor. Tak. Dia boleh beli unta contohnya buat pelaburan. Dia boleh beli pokok tamak, kebun buat pelaburan. Yang menyebabkan sehingga waktu dia meninggal radhiyallahu taala anhu, orang mari minta hutang, terpaksa anak-anak dia jual aset ayah dia ni nak bagi balik duit orang itu. Maknanya sistem perbankan, dia tak sebutlah nama Bank Az-Zubair masa tu. Bank Az-Zubair tidak ada lah. Tetapi sistem perbankan Islam itu muncul di zaman terawal lagi. Jadi kerana itulah kita umat Islam jangan duk anggap benda ni tak ada zaman di kalangan sahabat. Tidak, sudah berlaku. Tetapi tidaklah berlaku semacam sistem yang ada hari ini. Anak asasnya ada. Ada ke tak ada? Ada pada asasnya sudah berlaku di kalangan sahabat yang telah pun membuka bank-bank Islam di zaman mereka. Jadi bila mari orang jahiliyah, tak, bank jahiliyah ni, bank konvensional ada juga masa tu. Bila bagi hutang kepada orang, tekan selalu. Boleh bayar tak boleh bayar. Siapa peringkat jahat tak jahat jahiliyah ni, tak boleh bayar juga, dia suruh gada anak perempuan dia. Mun tak bayar tak boleh dah. Hutang terlalu tinggi dah. Macam mana nak, tak ada harapan dah nak lunaskan hutang ni. Kerana riba naik, tiap-tiap hari naik. Mungkin RM2 sehari, berapa sebulan? Naik, tinggi naik. Akhir sekali dia kata nak bayar hutang aku ni senang. Macam sistem alun orang panggil zaman ni. Bagi anak perempuan kamu gadah anak tina dia. Jadi pasalah pok ni kena serah anak ni kerana nak melepaskan hutang. Abu Lahab waktu dia tak berani nak pergi perang Badar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi cari belakang orang hak berhutang dengan dia. Mu hutang ke hutang? Ha pergi perang, ganti daripada dia. 2-3 orang di atas Abu Jahal, dia kata ambil ni orang ni ganti daripada aku tak pergi perang, tapi aku hantar wakil. Wakil dia tu kebanyakan semuanya hak mari daripada orang-orang hak dia kena tindas ke Abu Lahab ni kerana
tak bayar hutang. Tengok dia panggil pada itulah hutang naik ceti ni, sistem ini sistem diguna oleh jahiliah, dan zaman moden sekarang ni dia panggil ahlun. Ahlun ni jahiliah moden lah ni, dalam bab duitnya. Cara sistem dia menekan orang apa serupa juga. Yang jadi masalahnya dia tak apalah keganasan dia tu, kita orang Islam tu hak tahu dah benda tu haram, kenapa pergi ambil juga? Kenapa pergi ambil? Di mananya ta'awun, sifat kerjasama sama kita. Manakala boleh RM500, RM1,000, tak okey lah, tak ada adik-beradik yang boleh bantu kalau betul-betul terdesak. Pergi jumpa kawan-kawan kita yang agak ada berduit, punya duit sikit, adik-beradik kita boleh tolong bantu. Jadi kita tahulah pembahagian riba ni dia panggil riba ad-duyun. Riba berpunca daripada kerana kita ni ada hutang, sama ada dia naik selalu, nak berhutang 1,000 bayar 1,200, ataupun dengan sebab tak boleh bayar maka interestnya naik. Itu riba al-jahiliyah, sebagaimana yang berlaku di bank-bank konvensional hari ni, riba jahiliyah inilah. Kemudian riba al-buyu'. Dia kata riba al-buyu' ni apa? Riba dengan sebab berlakunya jual beli dengan barang-barang yang berlaku padanya riba. Berapa jenis barang kita sebut tadi? 6 jenis. Asasnya 6 jenis, iaitulah as-samaniyah, keuangan, yang ada nilai keuangan, mata wang, yang kedua makanan, yang ketiga benda manisan, yang keempat ubat-ubatan. Jadi hak benda berlaku gini, maka dia terjadi kepada dua perkara. Yang pertama an-nasa'. An-nasa' tu apa makna an-nasa'? An-nasa' iaitu jual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis dengan bertangguh, tidak disempurnakan dalam satu masa. Tengok, cuba tengok di kertas kita tu, muka surat 4. Contohnya 5 gram emas dijual dengan harga 2,000 atau 3,000 secara bertangguh. Berlaku ke tak berlaku benda ni? Ini berlaku. Biasa dah berlaku di kalangan kita ni, bila pergi jual emas, beli emas dengan berhutang. Maka terlibat dengan riba an-nasi'ah di situ. Bayar kali. Samalah tu. Saya jual emas ni, satu orang gelas boleh bayar 5 kali, 5 bulan. Bertangguh ke tak bertangguh bayar itu? Bertangguh. Walaupun mungkin kita kata ini bukan beli dengan emas, beli dengan duit kertas. Kertas ni tak ada nilai. Nilai dianya emas yang ada. Dia ni sebagai orang panggil ganti saja, sebagai resit saja duit kita ni. Maka oleh kerana dia resit kepada emas yang disimpan itu, maka nilai dianya iaitulah sama lah seperti kita beli emas dengan emas di zaman dulu. Orang beli emas dengan emas. Yang kedua, 10 kilo beras dijual dengan 15 kilo gandum secara bertangguh. Maknanya beras dengan gandum ni berlain-lain benda. Hak ni beras, hak ni gandum. 15 kilo ke 20 kilo tak apa. Tetapi kalau bertangguh, maka dia jadi riba an-nasi'ah, kerana dua-dua ni barang ribawi. Barang ribawi belaka. Riba akan muncul apabila transaksi atau di atas berlaku secara bertangguh. Dalam konteks semasa, riba akan berlaku apabila wanita masa kini membeli emas secara tangguh, iaitulah bayaran ansuran. Jadi berlaku benda ni. Jadi bagi hal lepas-lepas tu, taubatlah kepada Allah SWT. Ia adalah termasuk dalam riba an-nasa'. Riba an-nasa' mana riba bertangguh. Yang kedua dalam bab jual beli ni, riba al-fadli, iaitulah berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat. Jika dijual ataupun secara timbang ataupun kuantiti bilangannya, jika dijual secara bilangan kuantiti, maknanya bilang satu-satu. Contohnya, menukar 5 gram emas jenis satu jenis yang baik dengan 6 gram emas jenis kualiti 750. Contoh dia. Jadi haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. Hak ni 5 gram emas dengan hak ni 5 gram. Emas baru 5 gram tukar dengan emas lama 6 gram, maka haram. Kerana tidak sama dari sudut timbangan. Yang kedua, menukar atau menjual 10 gram beras basmati dengan bayarnya 15 gram jenis beras A1. Tak kira lah kalau kita sekian kat beras cap buru apa kepala comel tu, buru poling atau apa tak, poling kan nama kendik, buru serindik. Jual kil seguni beras buru serindik ni 10 kilo, pergi tukar dengan 15 kilo beras cak kambing. Sebab cak kambing ni kualiti lain sikit, hacur banyak. Itu riba. Kerana tidak sama timbangan.
Bila tak sama timbangan, maka dia berlaku riba di situ. Dia kata mana ada macam tak, oleh kerana dia sama jenis maka tak boleh. Tapi kalau beras dengan gandum lain cerita. Sebab dia gandum, dia ni beras sama beras, walaupun jenis basmati ke apa mati ke, dia mesti sama-sama timbangan. Itu illah dipanggil. Jadi hukumnya haram kerana kedua-duanya sepatutnya 10 gram. Dalam kedua-dua contoh di atas terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar terhindar dari riba al-fadli dan an-nasa. Jadi kita tengok di sini, kita dah faham dah tadi dah, kita dah belajar tentang bagaimana nak memahami riba dalam masalah ini. Kita cuba lihat di sini. Yang berwarna, warna apa dipanggil ni? Purple. Nampak tu? Warna purple tu mana mestilah serah dan terima dalam satu masa saja. Syarat dianya bertukar barang tu dalam satu masa. Ingat warna tu. Mari warna biru ni pula, barang ni mesti dua syarat. Bertukar dalam satu masa, dan dari sudut timbangan sama berat, termasuklah kalaulah benda tu cara bilangan mesti sama banyak. Yang warna kuning ni ataupun hijau muda ni, ini tak ada syarat. Kita lihat nanti. Untuk nak memahami kes ni, kita cuba lihat dalam plan yang ada ni. Jadi bila berlaku pertukaran emas dengan emas, maka dia akan berlaku kepada warna biru. Warna biru tu berapa syarat ada situ? Di situ ada dua syarat. Yang pertama, timbangan sama berat, 10 gram sama 10 gram, dan berlaku pertukaran secara terus. Tukar situ juga, dalam majlis akad tu juga. Baik, kita pergi kepada emas dengan perak. Emas dengan perak warna apa tu? Nampak ke? Jauh dia. Emas dengan perak warna apa di situ? Dia sudah warna purple. Warna purple ni satu je syarat dia. Mesti berlaku pertukaran barang itu dalam majlis akad. Dia tak syarat timbangan. Mana ada orang kata beli emas 10 kilo sama dengan perak 10 kilo, tak sama. Mestilah emas kilo, perak 10 kilo mungkin, ataupun 5 kilo. Jadi dari segi timbangannya tak apa, tak sama. Tetapi dari segi pertukaran barang itu mesti dalam majlis akad. Jadi kita nampak dalam plan kita tu, nampak dah. Duit dolar dengan duit dolar. Dengan duit dolar sama. RM tu makna ringgit. Ringgit dengan ringgit dia duduk di mana? Duduk di warna biru. Betul tak? Maknanya nak tukar duit ni 10 ringgit yang besar dengan 10 ringgit satu-satu, mesti sama di segi nilainya, 10 ringgit sama 10 ringgit, dan berlaku pertukaran dalam majlis akad. Tak boleh kita bagi 10 ringgit, tak ada, tukar lagi, ambil karya lah. Ambil karya itu sudah berlaku riba an-nasi'ah kerana tidak berlaku pertukaran barang dalam majlis akad. Gua nak gaya bunyi sini. Memang menjadi kebiasaan tu, kau tak biasa? Biasa dah kita. Jadi bila sampai sini, setelah kita memahami bahawa benda ni berlaku riba an-nasi'ah walaupun dalam ringgit sama ringgit, jadi apa penyelesaian dia? Mesti tukar kepada berhutang. Kalau kita tak ada duit, ambil berhutang dulu, kita berhutang duit. Bukan tukar, berhutang. Jadi tak apa dia nak bayar karya, nak bayar esok, nak bayar atas lusa, duit kecil itu tidak jadi masalah kerana dia tidak dianggap sarf pada waktu itu, dia dianggap qard. Bila berlaku berhutang, jadi selesai masalah. Apa saja benda pun tukar channel kepada hutang. Contohnya kita nak tukar beras. Aku tak ada beras ni. Habis nak macam mana? Berhutang beras. Berhutang tidak nama jual. Pasal itulah berhutang ni tak ada jual, dan dia kena bayar mengikut kadar yang kita hutang itu saja. Itu perbezaan di antara jual dengan hutang. Berhutang tak boleh jual. Jadi bila tak boleh jual, tak boleh ambil untung. Ini berbeza. Kita jual, kita boleh ambil untung. Kita beli beras dengan harga RM100 seguning. Kita nak jual RM120, jual lah, tak ada masalah. Tetapi kalau kita bagi hutang kepada orang, tak boleh. Harga 100 bayar 100, tak boleh lebih daripada itu. Kecuali waktu orang nak bayar hutang tu dia bawa dekat pisau sekat tanpa syarat. Pada waktu itu tidak menjadi masalah. Waktu nak bagi hutang, nak bagi hutang ambil lah 1,000 contohnya. Tapi dekat orang tu nak balik sindir. Masa nak mari tu janganlah mari tangis saja lembar-lembar. Pisau-pisau tu kena ada, tak boleh dah tu.
Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, setiap hutang yang diberi ada minta tambah lebih, itu ada manfaat lebih, riba. Jadi orang nak beli motosikal, mari pinjam duit kita. Tanya kita minta suih, jangan duk buat payah lah weh. Jarra naf'an ke tidak? Ada manfaat untuk kita ke tidak? Ada. Di situ mau dia kira sudah berlaku perkara yang dilarang. Jadi tak boleh. Mana wi pinjam uyuk kau ke? Tak kena tak koso. Surah-surah tu boboh lah, stepek boh tu. Jadi ini satu benda yang mungkin berlaku. Itulah kita kata satu benda kenapa kita kena tahu masalah halal dengan haram ni, kerana bahaya. Kita bukan niat nak buat benda tak baik, tapi dah jadi macam tu kerana kita tidak tahu. Jadi kalau orang itu mari waktu dia nak atar barang kita, nak atar duit kita, dia bawa apa-apa, kalau orang bahasa jenis muka ikan mari ikan, orang jenis musir ya mari urus, tak apa. Nabi mengatakan sebaik-baik orang itu iaitulah orang yang pandai membayar hutang orang. Maknanya ahsanukum qadaan, orang yang baik waktu nak bayar hutang serupa dengan nak mari hutang juga. Waktu mari hutang tidak mari lembek tekak. Berair mata lagi dah. Allah tu macam-macam ni. Ni tak tanya, tanya nak bayar lagi. Tak sia lah gitu. Ni hak banyaknya. Dak hak kita cerdik nak orang baik ni gapo ahsanukum qadaan, waktu nak bayar hak baru ni mari dengan air mata, hak ni mari dengan senyum penuh mulut, penuh bibir senyum, sekali dengan bodoh dia mari. Allah ambil lah duit dia 1,000, pas betul lah dia boleh dekat saya. Tak apa, kerana dia beri tanpa kita minta. Ini yang akan berlaku nanti bila kita bincang dalam bab perbankan Islam, perbezaan di antara akaun al-wadi'ah dengan akaun al-mudarabah akan berlaku nanti dalam masalah lain lah. Malam ni kita akan hanya kita fokus kepada memahami isu ni saja. Cuba kita tengok kepada makanan, yang tu mata wang. Jadi kita fahamlah. Maknanya berlaku pertukaran dolar dengan ringgit tak akan samalah. Sebab nilai dolar tu mungkin RM4, $1. Tak apa. $1 dengan RM4. Walaupun berbeza bilangan, kerana dia lain jenis. Jenis mata wang tapi wang lain. Tak apa, macam mah dengan perak. Tetapi syarat warna purple tu ada. Ada ke tak ada? USD dengan RM. Warna purple ke tidak? Warna purple tu maknanya mesti berlaku pertukaran dalam majlis tukar duit. Tak boleh kata ambil $1, malah karau mari ringgit. Tak. Itu sudah dikira riba an-nasi'ah, yang termasuk dalam perkara riba. Sama juga bila kita tengok dalam makanan asasi. Gandum dengan apa? Dengan emas. Maka duk warna kuning. Bila warna kuning itu tak apa. Nak tukar selalu pun tak apa, nak tukar kemudian pun tak apa, kerana dia berlainan jenis. Hak ni makanan, hak tu mata wang lain. Jadi mana tidak ada lagi illatul riba adalah dua pertukaran itu. Tapi kalau sama dia, gandum sama gandum, perak mari warna biru selalu. Bali sama Bali, warna biru selalu. Mana mesti timbangan sama, sukatannya sama, dan berlaku dalam majlis akad tukar barang itu. Jelaslah kita pada kita masalah ni insya-Allah taala. Pasal itulah kita nak tayar sikit ni. Bila tengok tu nampak plan dia tu, nampak apa ni kedudukan benda tu, yang jelas kita akan berpindah kepada yang seterusnya, iaitu tentang hukum riba. Ya, kita tahu dah tadi tentang perkara-perkara yang terlibat dengan riba dan bagaimana hukumnya. Iaitulah telah ijma' seluruh ulama Islam, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, telah ijma' seluruh ulama Islam tentang pengharaman riba, dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar, dan dikatakan juga riba yang diharamkan oleh semua agama. Jadi ada ulama mengatakan bukan saja Islam mengharamkan riba, seluruh agama lain juga mengharamkan riba kerana dia menindas orang. Jadi kita akan baca secara ringkasnya. Yang pertama sekali, dosa riba ni apa benda dosa? Jadi tuan-tuan boleh dengar secara perintah lalu, dan kita tengok balik dalam kertas kita ini, mudah-mudahan ianya akan beri satu kesedaran kepada kita tentang bahaya penyakit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tengok Allah Taala sebut di sini tuan-tuan ayat yang pertama ini, wahai orang-orang yang beriman. Tuhan tak bercakap dengan orang tak beriman, ini orang pergi jauh lah orang tu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Tengok ayat ni. Tuhan bercakap dengan orang mukmin. Suruh bertakwa kepada Allah, tinggalkan riba in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Tapi kalau kamu tak beriman, kamu tak akan tinggal. Nak tukar, nak pergi tutup akaun dia bank konvensional, tukar kepada bank Islam,
pun hari ini masih ramai lagi kita tengok. Mengikut angka statistik di bank Islam, terlalu tinggi lagi peratus umat Islam hari ini yang masih lagi bergelumang dengan bank konvensional, bank KP. Apa yang berat sangat tuan-tuan? Bawa IC kita, pergi ke bank konvensional, saya nak tutup akaun. Berapa ribu ada duit? 50,000. Buat satu cek, tukar. Bank yang sama. Bank yang sama. Sama-sama bank, saya tak boleh sebut nama. Kerana bahaya. Bank yang sama, ada dua kaunter. Hak ni semelih, hak ni tak semelih. Tidak ada dua kaunter hari ni. Pergi tutup, saya kata, cakap dengan orang bank, saya nak tutup akaun saya yang bank konvensional ni, nak buka akaun bank Islam. Apa payah? Tak payah. Kalau kita beli kereta dulu dengan cara yang KP lah sebenarnya, konvensional ni KP lah sebenarnya, kalau tidak Islam, kita boleh mengikut dalam kaedah dia, kita belajar dengan orang bank, dia panggil refinance. Kita pergi balik, jual kereta tu semula, tukar kepada bayar dengan cara, beli dengan cara Islam. Macam-macam ada contoh. Kita jangan kata tak apalah, habis ni nak beli lain kali, berapa tahun lagi nak habis? 5 tahun lagi. Ada rekod ke kita dengan Malikul Maut tak mari 5 tahun tu? Kalau boleh tanya, Malikul Maut agak-agak dalam masa 5 tahun ni dah ke tak dah? Tak boleh kira dah. Hak ni macam ni tak pakai, tak boleh tanya. Ni tanya pun tak jawab. Jadi kita sendirilah yang beri jawapan tuan-tuan. Allah Taala sebut dalam ayat ni, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, wazaru, tinggalkan riba. Tuan-tuan fikir sendirilah, aku ni beriman ke tidak? Itu soal. Ayat ni memang Allah Taala di antara ayat yang Allah Taala bercakap secara keras dalam Al-Quran ni, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, sekiranya kamu tak mau berhenti juga, kamu telah mengangkat bendera mengisytihar perang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cukup dahsyat dalam masalah riba, cukup dahsyat. Esok ambil. Dia kita tahu. Fa illam taf'alu. Kamu dengar ada riba ni haram, tak mau buat juga, tak mau tukar juga akaun. Apa jadi? Fa'zanu biharbin minallah, kamu telah mengisytihar perang dengan Allah dan Rasul. La ilaha illallah. Kita tengok lagi di antara ayat lain Allah SWT sebut firman Allah Taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan keberkatan kerana riba. Kita tengok berapa ramai orang kaya hasil daripada riba, tapi ke mana pergi duit dia? Akhirnya ke mana pergi harta-harta benda? Berniaga begitu tinggi naik, akhirnya bankrupt. Pergi ataupun duitnya banyak, tapi apa benda tak boleh makan. Tak ada keberkatan daripada Allah SWT apabila orang ini berisytihar lawan dengan Allah. Yang seterusnya, bahaya riba ini, bagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehilangan berkat dunia. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak diterima dari pemakan riba yang menggunakan harta riba tadi, sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya, kalau dia guna semua itu dengan harta ribanya, wal iyad billah. Dalam hadis lain Nabi menyebut di sini tentang ar-riba isnani wa sab'una baban, riba mempunyai 72 pintu. Riba yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya, wal iyad billah. Punya dahsyat. Di antara hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu semua daripada 7 perkara yang membinasakan. Di antara salah satu daripada 7 perkara ini Nabi kita sebut, yang pertama sekali dosa besar 7 yang membinasakan ini. Yang pertama syirik pada Allah SWT, yang kedua sihir, membunuh tanpa hak, bunuh orang, makan harta anak yatim dan makan riba. 7 mubiqat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan manusia, iaitulah apabila manusia ini makan riba, wal iyaz billah. Itulah di antara dosa-dosa riba yang besar. Cukuplah dengan Allah Taala mengisytiharkan peperangan kepada kita. Kalau kita lihat pada riba pada masa ini terlalu banyak riba dalam pinjaman. Kita nak pergi ke bank nak meminjam duit, itu riba lah tu. Kita mesti dengan isytihar membeli, bukan meminjam. Kalau pinjam kena hantar banyak tu juga. Kata saya hari ni buat pinjaman cara Islam dengan bank, tak ada pinjaman cara Islam tuan-tuan. Yang adanya pembelian. Kita pergi beli barang tu, beli rumah, beli kereta, beli apa saja, beli. Kalau pinjam kena hantar banyak tu juga. Itu satu istilah yang salah. Riba dalam akaun simpanan dan pelaburan. Ini kita tak bincang, nak sebut tajuknya ni. Riba dalam kad kredit. Hari ni kad kredit tuan-tuan muslimin dan muslimat cukup dahsyat. Telefon siang malam, encik tuannya, nombor tuan yang terpilih, sudah ada kad kredit ke? Budak-budak yang tak ada kerja, dia duduk menganggur, duduk kerja, dia duduk telefon kan. Kad kredit.
kad kredit itu mesti berasaskan kepada riba, kerana kita putar benda tu. Pergi beli, sedap lah masa nak beli tu, ni orang panggil wak lalu serih gitu ya. Tanya nak bayar tu berapa peratus naik. Itu kad kredit. Pernah kita pergi satu kedai di kawasan kita ni, kita bawa debit card. Debit card yang mana orang dah ada duit ada dah dalam tu, cuma dia tarik duit kita. Dia kata, ustaz, kalau nak beli, nak bayar dengan kad ni, saya akan ambil 6%. Kata, ini bukan hutang, kamu terus je debit. Dia kata, tak, peraturan guna kad ini 6%. Maknanya riba berlaku di situ, tuan-tuan. Jangan kata kad kredit saya ni tak ada riba. Macam mana boleh tak ada riba? Jadi banyaklah perkara-perkara. Kalau ada riba, kalau tak ada riba, kad kredit bank Islam, di sana ada lagi satu perkara besar yang kita kena bincang, iaitu tentang bai'ul inah. Kita tak bincang malam ni. Kita bincang dalam pengajian kita nanti, insya-Allah taala. Riba dalam insurans konvensional. Ini satu penyakit lagi. Saya sebut sikit lagi di sini. Berapa ramai orang kita hari ni bila beli insurans kereta, insurans berapa saja rumah. Kita jangan sekali-kali beli insurans, beli takaful. Kerana insurans ni memang hak kapir. Saya tak sebut nama apa insurans. Tanya dia takaful ke insurans. Kalau dia kata insurans, haram. Apa nama saja, tak sebut nama. Insurans haram. Yang boleh kita beli takaful. Apa nama takaful? Bolehlah. Takaful apa saja pun, kerana dia ada panel syariah yang mengawal selia benda ni. Kalau tidak, haram. Yang kata ini insurans kereta ni, memang insurans kereta wajib kena bayar. Kalau tak bayar tak jalan kereta kita, tak apa. Tapi tukar kepada takaful. Apa nama takaful, tuan-tuan carilah sendiri. Macam-macam nama. Kalau saya sebut dia, macam saya campaign takaful orang tu pula, dia tak bagi komisen kat kita. Kalau bagi komisen boleh tahan juga tak? Baik. Ini masalah insurans memang berlaku. Riba dalam jual beli perhiasan emas dan perak, tadi kita sebut dah tentang penyakit orang perempuan. Dan itulah di antara kesimpulannya, muslimin dan muslimat, tingkatkan ilmu dan kesedaran kita tentang halal dan haram. InsyaAllah ta'ala majlis kita ni akan terus dengan pengajian kita dalam bab halal dan haram, dalam bab muamalat. Semoga Allah ta'ala menyelamatkan dan menyedarkan kita dari dosa riba yang tidak berbaung. Kalau benda baung senang, pasal jenis dosa tak baung ni payahlah nak kira. Jadi di antara perkara yang saya cadangkan, supaya tuan-tuan milikilah dua buah kitab ini. Yang pertama sekali, nama dia kitab ni, boleh tulis nama ni, nama dia Wang, Anda dan Islam. Wang, Anda dan Islam. Kerana dalam ni dia bincang banyak ni. Sahabat saya Ustaz Zaharuddin ni, hafizahullah ta'ala, telah bincang tentang mengapa perlu tahu halal dan haram, pengenalan kepada fiqh muamalat, unsur dan elemen haram dalam keuangan, riba dan hukumnya, gharar dan judi. Jadi mungkin dalam tayangan kita sebelumnya kita akan bincang tentang gharar, penipuan dan judi, perbezaan perbankan Islam dan konvensional, unsur haram dan dalam perniagaan dan kerjaya semasa, isu-isu perbankan dan takaful, harta haram dan cara mengurusnya, isu syariah dalam jualan langsung, MLM. Ini pun satu penyakit kan, MLM ni. Beberapa isu keuangan dan pelaburan semasa yang dalam buku ni terjawab, tuan-tuan, insya-Allah taala. Satu lagi buku yang saya cadangkan, iaitu buku panduan perbankan Islam. Mudah-mudahan dengan ada kitab-kitab di tangan kita ini, boleh kita buat panduan dan kita tengok teliti apa yang boleh kita buat, yang tak boleh itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.